Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, untuk hari ini kita akan masuk satu topik baru lah, iaitu satu topik 2.4 inersia. Okay, saya rasa ini inersia ini mungkin first time kot kamu dengar. Saya tak pastilah kalau sebelum-sebelum ni kamu pernah dengar atau tidak. Okay, tapi kalau KPSM dulu, okay, inersia ni pernah kamu dengar lah dalam subjek yang lain. Okay, so kita tengok slide seterusnya. Okay, so macam biasa sebelum kita masuk satu ke inersia, so kita akan tengoklah standard pembelajarannya. Okay, standard pembelajaran yang pertama adalah menerangkan konsep inersia melalui contoh. So kita kat sini kamu boleh terangkanlah kan inersia itu apa benda. Okay, apa sebenarnya itu inersia. Okay, yang kedua adalah mengeksperimen untuk mengenal pasti hubungan antara inersia dan jisim. So untuk yang ini agak sukarlah untuk kita buat, okay, dengan situasi pandemik sekarang ini. Okay, so kita akan tengok secara kata dalam merujuk pada buku teks ni lah, macam mana kita nak buat eksperimen untuk mengenali hubungan antara inersia dan jisim. Dan ketiga adalah mewajarkan kisah inersia dalam kehidupan harian. Ini maksudnya inersia ni ada nilai inersia besar, ada inersia yang nilainya adalah kecil. Okay, tapi untuk silibus kamu kita tak ada pengiraan lah inersia ni. Okay, cuma nak saya katakan kat sini adalah inersia tak semestinya membawa keburukan sahaja, dan juga tak semestinya membawa kebaikan sahaja. Okay, inersia yang besar ada fungsi dia, inersia yang kecil pun ada fungsi dia. Okay, boleh ya. So kita tengok sekarang satu topik 2.4 iaitu inersia. So konsep inersia, Rajah 242 menunjukkan objek-objek yang pegang di atas meja kekal pegang walaupun alas meja di bawahnya disentak oleh penghibur itu. Okay, kejadian ini disebabkan oleh inersia. So saya yakinlah kamu pernah tengok benda macam ini. Okay, di mana di atas meja ada barang, kemudian ada seorang tu di atas meja tu ada pelapis meja, di atas pelapis meja tu ada barang lah, serta-serta barang. Okay, di mana bila pelapis meja tu kita tarik laju-laju, didapati barang di atas meja itu tidak bergerak. Kalau bergerak pun mungkin bergerak sedikit lah. Ini adalah disebabkan inersia. So apa itu inersia? So kita tengoklah. Inersia ialah kecenderungan satu objek untuk kekal dalam keadaan asalnya sama ada pegun atau bergerak dalam garisan lurus dengan laju malar. So definisinya agak panjang, jadi untuk memudahkan kamu, apa yang kamu perlu hafal adalah cukuplah sekadar inersia ialah kecenderungan suatu objek untuk kekal dalam keadaan asalnya, sama ada dalam keadaan pegun ataupun bergerak. Sama ada pegun ataupun dalam keadaan bergerak. Itu pun bagi saya dah cukup lah untuk definisi inersia. Tapi yang penting kamu jangan lupa perkataan kecenderungan. Inersia ni keyword yang pertama adalah kecenderungan. Tak ada perkataan kecenderungan, kita akan anggap itu salah lah. So konsep inersia dijelaskan dalam hukum gerakan Newton pertama. So kat sini kita akan kenal satu lagi hukum, iaitu kita panggil hukum gerakan Newton pertama. Seperti namanya, pertama maksudnya akan ada kedua dan akan ada yang ketiga. Yang kedua tak silap saya kita akan belajar sub topik 2.5, manakala yang ketiga tingkatan 5 tak silap saya. Kalau dulu pertama, kedua, ketiga semua dalam tingkatan 4. So apa itu hukum gerakan Newton pertama? So kat sini ada dua benda lah kamu kena hafal. Yang pertama adalah inersia, yang kedua adalah hukum gerakan Newton pertama. Hukum gerakan Newton pertama ni kadang-kadang kita panggil sebagai hukum Newton pertama sajalah, tak ada perkataan terakhir tu. So apa itu hukum Newton pertama? Menyatakan bahawa suatu objek akan kekal dalam keadaan pegun atau bergerak dengan laju malar jika tiada daya luar bertindak ke atasnya. So apa maksud dekat sini adalah jika objek itu dalam keadaan pegun misalnya, contohnya kamu sekarang lah, mungkin kamu tengok tonton video ini dalam keadaan kamu sedang duduk dan tidak bergerak di atas kerusi. Jadi kamu akan kekal dalam keadaan pegun selagi tak ada orang tolak kamu. Yang tolak itu adalah daya luar lah. Betul lah apa yang dikatakan kat sini, hukum gerakan Newton pertama. Kamu akan kekal pegun selagi tidak ada daya luar yang menolak kamu ataupun menarik kamu lah. So dua benda ini dia kamu kena apa, inersia dengan hukum gerakan Newton pertama. So kita buat aktiviti 2.6. So aktiviti 2.6, ini menerangkan konsep inersia lah, di mana so ada duit shilling, ada karbon nipis. Di bawah karbon nipis tu karbon nipis diletakkan di atas gelas yang berisi dengan air lah. So apa yang kita buat kat sini lah,
Kabut nipis ni kita akan tarik dengan laju. So, apa akan berlaku? Fluid shielding ini akan kekal berada di tempatnya. Okey. Bukanlah kekal, dia tak akan bergerak lah. Maksudnya dia tak akan bergerak dengan kabut nipis. Okay? Kenapa? Sebabkan inersia. So, apa terjadi bila kamu tarik kabut nipis ini dengan laju? So, fluid shielding ini akan jatuh ke bawah. Okey. Itu adalah disebabkan oleh inersia. Tak contoh lain pada slide seterusnya. Okey, tak ada contoh lain lah. Okey, so kita terus ni. Mengenal pasti hubungan antara inersia dengan jisim. So, kena ingat jisim. Okey, apa itu jisim? Definisi jisim adalah kuantiti jirim dalam bahan. Okay, definisi jisim adalah kuantiti jirim dalam bahan. Okey, so apa kat sini kita terangkanlah. Okey, kat sini ada dua gambar. Gambar foto 25. Okey, dua bola berlainan jisim. Satu bola bowling, satu lagi bola sepak. Okey, so siapa pernah main bola bowling tahulah bola bowling memang berat kalau dibandingkan bola sepak. Ada kat sini tanya kamu, adakah lebih mudah untuk menggerakkan bola bowling atau bola sepak? So, yang mana lebih mudah nak gerakkan bola bowling? Bola bowling tak menggerakkan untuk digerakkan. Okey, sama ada bola bowling atau bola sepak. So, saya yakinlah jawapan kamu adalah bola sepak. Okey. Bola yang mana sukar untuk dihentikan apabila dia bergerak. So, saya yakin jawapan kamu adalah bola bowling. Okay. Kenapa? Okay. Kenapa bola sepak ini mudah digerakkan? Kerana dia ringan, mempunyai jisim yang rendah. So, bila jisim yang rendah, okay, dia akan mempunyai inersia yang kecil. Okay. Jisim yang rendah akan mempunyai inersia yang kecil. So, bila inersia kecil, jadi bola ini mudah untuk kamu tukar dia punya keadaan lah, sama ada pegun ke bergerak ke atau bergerak ke pegun. Okey. Okey, boleh kat sini ya. So, bola bowling pula, so bola bowling disebabkan jisimnya adalah besar, jadi inersianya juga adalah besar. Okey, jadi bola bowling agak sukar untuk kamu hentikan dan juga agak sukar untuk kamu gerakkan. Okey, ambil contoh kamulah, kalau kamu ada seorang kawan yang mempunyai jisim yang besar dan ada seorang kawan kamu yang jisim yang kecil. Yang mana kamu mudah tolak? Yang jisim besar ke yang jisim kecil? Ya, lebih kurang itulah konsep untuk yang ini. So, kita boleh rungkaikan kat sini ialah jika semakin bertambah, kalau kita buat kesimpulan ataupun kita buat hipotesis, okay, semakin bertambah jisim, semakin bertambah inersia. Okay. So, objek yang jisim besar seperti bola baling sukar digerakkan dan dihentikan berbanding dengan objek yang ringan seperti bola sepak. Seperti apa dia cakap ya? Cakap tadi lah. So, kita lihat apakah hubungan antara jisim dengan inersia? So, kita dah jawab tadi. Semakin bertambah jisim, semakin bertambah inersia. So, mari kita kat sini tunjuklah eksperimen 2.2. Okay. Cara untuk menjalankan eksperimen untuk menentukan hubungan antara inersia dengan jisim. Okay. So, kamu boleh baca sendirilah kat semua kat sini. Okay, saya tak ulang. Kita tengok apa prosedur dia. Okay. Sediakan susun. Kita boleh ubah dulu lah. Boleh ubah. Dimanipulasi lah jisim plastisi. So, jisim plastisi ini kita akan ubah. Okay. Kita ada 20 gram sampai 60 gram. Kemudian kita ada tempoh ayunan. Okay. Semuanya T besar. Tempoh ayunan ni kita ukur menggunakan jam randik. Okay. Dimalahkan adalah jarak antara RPG dengan bola plastisi. Okay. Mana dia punya dimalahkan? Inilah jarak dari sini ke sini. Okey. Jarak daripada RPG ini, okey, pergi ke plus. Isi sejarah ini kena malarlah dan tetap. Okey, so apa yang kamu buat ni lah. Perkara pertama sekali kamu kena buatlah. Kamu ambil plastisi 20 gram, kamu bulatkan dia, kamu letak dekat hujung bilah gergaji ni lah. Okey, sekarang kita pakai bilah gergaji, so hati-hatilah, bilah gergaji tu agak tajam lah. Okey, so kemudian apa kamu buat? Kamu akan ayunkan dia, okay, secara mengufuk. Okay, secara mengufuk tu maksudnya secara melintang lah. Okay, ke kiri ke kanan. Okay, ke kiri dan juga ke kanan. Okay, serentak masa kamu ayunkan dia ke kiri ke kanan tu, kamu kena on jam randik. Okay, kena on jam randik dan pada masa yang sama, kamu kena kira 10 ayunan. Okay, 10 ayunan tu macam mana? Daripada, kalau saya letak sini A, ini B. Jadi 10 ayunan tu daripada A, satu ayunan itu daripada A pergi ke B, kemudian patah balik pergi ke A. So itu adalah satu ayunan. So kira sebanyak 10 kali. Dan kira sebanyak 10 kali, kamu stop jam randik kamu dan kamu ambil bacaan berapakah tempohnya. Okey, saya ulang. Okey, saya ulang ya.
serentak semasa kamu ayunkan plastisisi ini, okey, kamu juga perlu tekan jam mandek dan kamu juga perlu bilang, okey. So biasanya orang yang tekan jam mandek dengan orang yang bilang 10 ayunan ini mestilah orang yang sama lah, supaya tindakan refleksi lebih cepat. Okey, so satu ayunan itu adalah daripada point A pergi ke point B dan patah balik ke point A lah. So dari A pergi ke A balik. Okey, so itu ada satu ayunan. So kira sampai 10 ayunan, so stop, ambil bacaan tempoh dia. Kemudian apa kamu kena buat? Okey, repeat, ulang balik eksperimen menggunakan jisim plastisisi ini. Kamu gantikan 30 gram, 40 gram, 50 gram hingga 60 gram. Okey. Okey, kemudian kat sini lah dia punya keputusan. So, masa untuk 10 ayunan ni dia ambil T1, okey, T1, T2 dan maksudnya dia ambil 2 kali bacaan lah. Dia ambil 2 kali bacaan, okey, kemudian dia cari purata. So, purata macam mana nak cari? T1 tambah T2 bahagi dengan 2, okey. Kenapa bahagi dengan 2? Sebab kamu ambil 2 bacaan. Kalau kamu ambil 3 bacaan misalnya T1, T2, T3, so tambah 3, lepas tu kamu bahagi 3, okey. Cari purata ni sepatutnya kamu tahulah. Okey, untuk tempoh ayunan pula, so rumusnya kat sini kita tengok T purata bahagi dengan 10. Okey. Kenapa bahagi 10? Sebab ada 10 ayunan. Sebab tu kita bahagi dengan 10. Okey, kemudian kita akan plot graf T kuasa 2 melawan M. Okey. Plotkan graf maksudnya bila kata plotkan maksudnya kita perlu lukislah di atas kertas graf. Okey. So kita akan dapatlah hubungannya T. Okey, berdasarkan graf itu tadilah. Okey, so kita tengok apa sangat. Okey, kat sini nyatakan dan terangkan satu langkah berjaga-jaga untuk memperbaiki kejiduan keputusan eksperimentik ini. Okey, so kalau untuk apa-apa saja eksperimen, okey, satu langkah berjaga-jaga yang memang semua eksperimen akan ada, iaitu pastikan kedudukan mata berserenjang dengan skala apa alat pengukur ramu. So alat pengukur ramu kat sini adalah jam mandek kan. So pastikan kedudukan mata berserenjang dengan skala jam mandek untuk mengelakkan ralat parallax. Okay, ralat parallax ni tak silap saya form 1. Di atas 1 kamu ada belajar. Okay, mari kita tengok kat sini. Apa kata kat sini? Eksperimen 2.2 menunjukkan bahawa inersia suatu objek mempunyai hubungan terus dengan jisim. Maksudnya hubungannya berkadar teruslah. Okay. Ayunan mengufuk beban dalam neraca inersia tidak dipengaruhi oleh daya graviti. Okay, sebab itu kita kena buat ayunkan secara mengufuk, iaitu ke kiri dan ke kanan. Okay. Jangan buat menegak ke atas dan ke bawah. Okay, kalau kamu buat ke atas ke bawah, so kat sini daya graviti mana tadi? Daya graviti ini akan masuk campurlah sebab graviti sentiasa ke bawah. So dia akan mengganggu eksperimen kamu. Okay, tak boleh buat eksperimen ni, tak boleh diayunkan ke atas ke bawah, mesti ke kiri dan ke kanan secara mengufuk. Tempat ayunan mengufuk beban pada neraca inersia bergantung pada jisim plastisin sahaja. Okay, semakin besar jisim objek, semakin besar inersia objek tersebut. Okay, kalau ikutkan sebenarnya inersia itu je. Okay, itu sahaja kalau ikutkanlah. Tapi so kita tengok sekarang kat sini aplikasi inersia. Tak silap saya silap. Okey, kesan inersia dalam kehidupan harian. So aplikasi dia lah. Okey, angkasawan dalam kapal terbang seperti stesen angkasa antarabangsa ISS berada dalam keadaan tanpa daya graviti. Dalam keadaan tanpa daya graviti, hanya neraca inersia dapat digunakan untuk mengukur jisim. Gambar foto 2.6 menunjukkan neraca inersia khas yang digunakan oleh angkasawan untuk mengukur jisim badan. Tempoh ayunan seorang angkasawan tu digunakan untuk menentukan jisimnya. Okay, ini neraca inersia. Siapa divide dia turun bawah, macam kata dia berayun lah. Okay, berayun atas bawah atas bawah atas bawah untuk menentukan dia punya jisimnya berapa. Okay, so inersia boleh memberikan kesan yang baik dan buruk dalam kehidupan harian. Seperti yang saya kata, inersia dia ada baik dan buruk. Okay, tak semestinya inersia kecil dia tak bagus, tak semestinya inersia besar dia bagus. Okay, dah sebaliklah. Okay, masing inersia besar, inersia kecil masing-masing ada fungsi dia sendiri. Okay, kita tengok yang pertama, situasi 1. Okay, so titisan air hujan pada payung dalam keadaan bergerak. Payung dalam keadaan bergerak apabila payung diputarkan. Apabila payung itu berhenti berputar,
Inersia detesan air hujan akan menyebabkan detesan air tersebut terus bergerak dan meninggalkan permukaan payung. Okey, so payung bila dah basah, okey, kamu akan nak hilangkan dia punya kita panggil air hujan yang kena pada payung, kita akan pusingkan dia. So bila kita pusing, okey, kemudian kita stop. Bila kita stop, tetesan air itu masih lagi dalam keadaan gerakan. Okey, so dia akan mengeringkan lagi lah. Okey, tetesan air hujan itu akan terkeluar, akan bergerak. Okey, bergerak, so dia akan meninggalkan payung itu tadi. Okey, so sebab kenapa? Sebab tirisan air hujan itu, okey, pada mulanya adalah dalam keadaan gerakan. So bila payung itu berhenti, inersia air hujan itu yang dalam keadaan gerakan itu memaksa dia untuk bergerak lagi. Okey, menyebabkan air hujan itu akan lari daripada permukaan payung. Okey, situasi 2. Okay. Situasi 2 ni saya yakinlah, okay, ramai kamu pernah mengalaminya. Okay. Sebagai contoh kita ambil, kalau kamu dalam kereta, okay, kereta itu tidak bergerak. Okay. So bila kereta itu tidak bergerak, kamu pun berada dalam keadaan tidak bergerak lah, keadaan pegun juga, betul kan? Kereta pegun, kamu yang berada dalam kereta itu akan pegun. So apa akan terjadi kalau tiba-tiba kereta itu bergerak, okay, dengarlah laju? So kamu akan rasa badan kamu seolah-olah seperti ditolak ke belakang. Okay. Kenapa itu berlaku? Okay, itu juga disebabkan oleh inersia. Kamu pada asalnya dalam keadaan pegun. Jadi bila kereta itu bergerak, so secara logiknya kamu pun terpaksa bergeraklah. Tetapi inersia kamu yang asalnya dalam keadaan pegun memaksa kamu untuk stay dalam keadaan pegun. Okay, sebab itulah kamu ke belakang. Okay, sebab inersia nak kamu kekal kat tempat kamu yang asal tadi tu. Tapi tak boleh lah. Okay, sebab kamu dalam kereta itu sudah berlaku. Sebab itulah kamu akan ke belakang. Okay, sebab itulah dekat dalam kereta kamu, okay, dekat seat tu kita ada headrest. Headrest tu yang tempat kamu tak kepala tu. Okay, kenapa ada headrest tu? Supaya bila berlaku inersia kes-kes macam itu tadi, okay, tak adalah kepala kamu tertinggal ke belakang, kepala kamu terus gerak ke depan. Itu maksudlah. Okay, itu cara untuk kita mengurangkan kata kita panggil itu kesan negatif inersia. So dalam kes ni, inersia ni negatif lah. Situasi 2 ini menunjuk kepada kesan inersia yang negatif. Situasi 1 ni kesan inersia yang positif. Okay, so begitu juga itu kalau daripada pegun ke bergerak. So kalau yang sebelah ni, kereta dalam keadaan bergerak. Okay, so kamu pun bergerak lah. Tiba-tiba tekan brake emergency. So apa terjadi pada kamu? Kamu dapat rasakan kamu bergerak ke hadapan. Okey. So itu pun disebabkan oleh inersia. Okey. Inersia kamu pada asalnya dalam keadaan gerakan, okey, bergerak. Tetapi bila berhenti, brake, okey, so kamu pun terpaksa berhentilah juga. Tapi inersia yang ada dalam badan kamu ni memaksa kamu untuk terus bergerak, kekalkan dalam keadaan gerakan kamu yang sebelum ini. Jadi sebab itulah kamu akan terhumpan ke hadapan. Okay. So macam mana elakkan itu? So sebab itu dalam kereta ada tali pinggang keledar. Okay. So fungsi tali pinggang keledar itu adalah untuk menahan kamu daripada terhumpan keluar daripada kereta lah. Okay, untuk mengelakkan kamu daripada terhumpan keluar daripada kereta, untuk mengelakkan kamu kurang daripada kecederaan. Okay. So situasi 2 ni seperti saya cakap tadi, mungkin kamu ramai pernah alami lah. So kita tengok situasi yang ketiga. Okay, situasi ketiga pun mungkin juga kamu pernah alami ya. Okay. So siliat atau sos mata dalam botol kaca boleh mengalir keluar dan menggerak-gerakkan botol dengan cepat ke bawah dan menghentikan secara tiba-tiba. Apabila gerakan botol dihentikan, inersia sos menyebabkannya terus bergerak ke bawah dan mengalir keluar dari botol. So situasi ketiga ni, kalau botol sos kamu dalam botol tu tinggal sikit, sampai kamu buat, biasanya kamu akan terbalikkan dahululah. Okay, kamu akan terbalikkan dahulu. Kemudian kamu akan buat gerakan botol sos tu melaju ke bawah, kemudian kamu stop. Kan? Okay, biasa kita buat macam tu. So, bila botol itu bergerak ke bawah, okay, sos itu pun akan bergerak ke bawah jugalah masa kamu gerakkan itu. So, apa yang terjadi bila kamu stop tadi, sos tadi mempunyai inersia untuk kekalkan dalam keadaan gerakan tadi semasa dia turun ke bawah. So, walaupun botol itu berhenti, tetapi sos itu masih kekal dalam keadaan gerakannya disebabkan oleh inersia. Okay, so menyebabkan sos itu boleh keluar sendirilah. Okay, biasanya kita akan buat banyak kali. So, just make sure
terbalikkan botol tu dululah. Kamu jangan nak terbalikkan dulu. Okay. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab pernah ada skema dalam SPM. Kamu terbalikkan botol itu pun sudah dapat 1 markah. Okay. So, kita situasi yang keempat. Okay. Ini situasi ketiga ni yang positif lah. Situasi keempat ni pun sama juga positif. Okay. Lori tangki minyak petrol mempunyai inersia yang besar. Okay. Lori tangki minyak petrol sebenarnya mempunyai tangki minyak yang terbahagi kepada beberapa bahagian berasingan. Di dalam tangki yang berasingan dapat menggunakan impak inersia minyak petrol ke atas dinding tangki itu jika lori itu berhenti secara mendadak. Okay. So, lori tangki minyak biasa kita tengok, lori itu sendiri sebenarnya mempunyai inersia yang besar sebab ikut logik akal kamu, lori dengan kereta, lori mempunyai diesel yang besar kan, jadi automatik lori mempunyai inersia yang besar. Okay. So, tangki ini dia akan bahagian kepada beberapa bahagian. So, masuk kat sini, setiap tangki ini mempunyai inersia yang berbeza. Okay. Jadi, bila mempunyai inersia yang berbeza, jadi dia akan mengurangkan lagi lah inersia dia. Okay. Berbanding kalau kamu isi terus penuh, satu tangki ini tak ada bahagian, kamu isi terus. Okay. So, bila kita kat situ, so, dia akan menambahkan inersia lagi. Okay. So, bila kamu bahagikan beberapa bahagian, inersia tangki lori tangki ini akan berkurang. Okay. So, menyebabkan dia senang. Punya inersia yang kecil lah kalau kita bahagikan tangki lori ini kepada beberapa bahagian. So, inersia dia akan jadi lebih kecil berbanding kalau kita tak ada bahagian. Tangki tak ada bahagian. Kalau isi terus penuh. Okay. Boleh kat sini ya. Okay, bila bahagikan, so setiap bahagian ini akan mempunyai inersia yang berbeza. Okay. Kalau kita tengok sini, yang first ini inersia paling tinggi. Yang ini yang sederhana. Ini yang paling rendah. Okay. Okay, boleh ya. So, kita tengok slide seterusnya. Okay, ini situasi yang kelima. Okay, situasi kelima ni roller coaster. Okay. Ini kadang-kadang penumpang roller coaster Amerika Serikat ditetapkan di tempat duduk oleh sistem keledar yang khas. Okay, maksudnya dia punya tali pinggang keledar kan. Biasa kita tengok kan kalau kat cerita dalam cerita roller coaster ada yang macam benda besi yang daripada kira macam pastikan kamu kekal dalam keadaan kamu ni lah. Okay, macam bertindak seperti tali pinggang keledar. Kenapa roller coaster bergerak dengan laju dan arah berubah secara mendadak? Okay. Semasa bergerabak, roller coaster berubah arah dan laju pergerakan berubah arah dan laju pergerakan secara tiba-tiba. Inersia pada penumpang akan cuba mengekangkan keadaan gerakan asalnya. Okay. Sistem kalender dalam gerabak memastikan penumpang kekal di tempat duduknya dan tidak terhemban keluar semasa perubahan arah dan laju gerakan. So, bayangkan kalau kamu tak ada sistem kalender yang khas tu. So, apa terjadi? Bila roller coaster tu belok, kamu terpelanting keluar daripada roller coaster tu sebab apa? Okay. So, roller coaster sebab inersia badan kamu nak kekalkan dalam keadaan asal dia gerakan. Okay. So, kalau pada asalnya dia straight line, okay, tiba-tiba roller coaster tu nak belok. So, kalau kamu tak ada sistem kalender itu, so bila roller coaster tu belok ke kiri, so apa jadi kamu akan kekal terus ke depan. Okay. Kerana apa? Kerana inersia. Okay. So, tali pinggang kalender situasi 6 ini pun saya dah cerita tadi. Okay. So, lebih kurang lah. Dan dekat sini, apabila brake kereta ditekan secara mengejut, pemandu dan penumpang dalam kereta akan terhumbai ke hadapan akibat inersia. Okay. Penggunaan tali pinggang keledar dapat mengelakkan mereka daripada terhumbai ke hadapan dan tercedera. Okay, so habis sudah inersia. So, latihan formatif ini, so kita tengok. Okay, apa yang kamu kena buat? Soalan nombor 1, kamu kena buat. Jelaskan maksud inersia. Soalan nombor 2, okay, ini pun tadi saya dah explain tadi, saya dah terangkan tadi, so kamu kena explain lah. Okay. Nombor 3, nyata 1, 2, 3. Okay, nyata yang manakah boleh dijelaskan menggunakan hukum gerakan Newton pertama. Okay, so tengoklah nyata 1, 2, 3 yang mana lebih menerangkan kepada hukum gerakan Newton pertama. Okay, di mana hukum gerakan Newton pertama tadi cakap jasad akan kekal dalam keadaan pegun atau dalam keadaan gerakannya jika tiada daya luar yang bertindak. Okey, so tengoklah pernyataan 1 ke, pernyataan 2 ke atau pernyataan 3 yang lebih tepat menerangkan hukum Newton yang pertama. Okey, sebelum kamu tengok latihan formatif 2.4 ni, kita boleh nampaklah inersia ni tiada calculation. Okey, so kita masuk
Okey, subtopik baru iaitu subtopik 2.5 iaitu momentum. Okey, untuk momentum saya rasa mungkin kamu pernah dengar lah. So, kita tengok apa itu momentum. Okey, seperti biasa sebelum masuk momentum, kita tengoklah standard pembelajaran. Okay, standard pembelajaran ialah menerangkan kita pasti dua saja, tak banyak. Okey, menerangkan momentum, okay, simbolnya adalah P kecil sebagai hasil darab jisim M dan hal laju. So, kat sini kita boleh nampak ini sendiri adalah definisi momentum, hasil darab jisim dan hal laju. Okey, ataupun kamu boleh nyatakan rumus dia lah, P sama dengan mv. Okay, definisi momentum kamu boleh nyatakan menggunakan rumus saja, tapi dengan syarat kena bagi tahulah P ini apa, M ini apa, V ini apa. Okey. So, kedua, mengaplikasikan prinsip keabadian momentum dalam pelanggaran dan letupan. So, dalam momentum, okey, dia ada satu prinsip, kita panggil prinsip keabadian momentum, okey, di mana dia akan melibatkan pelanggaran dan juga letupan. Okey, pelanggaran di mana pelanggaran ini terbagi kepada dua lah. Okey, nanti tengok apa dia. Kita masuk sekarang momentum. So, momentum. Raja nak untuk 27 menunjukkan kereta dipandu laju dan lori yang bawa muatan berat di lebuh raya. Kenderaan yang manakah yang sukar untuk dihentikan sekiranya dipandu dengan hal laju yang sama. So, kalau kamu tengok dia nampak lebih kurang macam inersia tadi lah. So, yang mana kamu rasa lebih sukar untuk dihentikan? Walaupun duduk dalam hal yang sama, yang mana lebih sukar? Okay. Saya rasa lah, saya yakinlah jawapan kamu adalah lori. Lori lebih sukar untuk dihentikan. Okey. Berbanding dengan kereta. Okey. Kerana apa? Kerana lori mempunyai jisim yang besar. Okey. So, kita masih ni momentum ialah quantitative vector. So, momentum adalah quantitative vector, maksudnya ianya mempunyai magnitude dan arah. Semua objek yang bergerak mempunyai momentum. So, asalkan kamu bergerak, so kita akan kata kamu mempunyai momentum. So, kat sini kita berkata kalau kamu dalam keadaan tidak bergerak atau kamu dalam keadaan pegun, so kamu tidak mempunyai momentum. Arah momentum bergantung kepada arah hal laju. So, momentum ini bergantung kepada arah hal laju. So, kalau arah hal laju kamu, kalau kamu gerak ke kanan, jadi momentum kamu ke kanan lah. Okay, dan sebaliknya. Objek yang bergerak dengan hal laju yang tinggi atau jisim yang besar mempunyai momentum yang besar. So, kat sini momentum dipengaruhi oleh dua kuantiti fizik yang lain lah, iaitu hal laju dengan jisim. Hal laju besar, momentum besar. Jisim pun besar, momentum pun besar juga. Momentum suatu objek yang bergerak dapat dihitung menggunakan rumus yang berikut. P sama dengan mv. Ini adalah definisi momentum jugalah. Okay. Kalau kamu nak bagi definisi momentum, seperti sekali kalau kamu nak bagi dari segi rumus, so ini cara kamu nak tulis. Kamu tulis macam ini. Okay. So, unit SI nya adalah kg meter per saat. So, macam mana dapat kg meter per saat? Okay. So, berdasarkan dia punya definisi momentum, P sama dengan mv. Okay. mv, m darab v. So, m ini unitnya adalah kg. Okay. V ini unitnya adalah V adalah hal laju, so unit adalah meter per saat. Okay, ms negatif 1. So, dapatlah unit SI bagi momentum kg ms negatif 1. Okay. So, kita tengok kat sini aktiviti 28. Mengaji bagaimana jisim dan hal laju suatu objek lalu kesan untuk menentukan okay, tak apa lain, tak apa, orang boleh baca sendiri. Okey, ini dia punya keputusan ni lah kat sini. Buli yang dilepaskan dari kedudukan yang lebih tinggi akan bergerak ke bawah dengan hal laju yang tinggi. Okey, ini kamu kena tahulah. Kalau lagi tinggi landasan itu, okey, lagi tinggi laju. So, bila lagi tinggi laju, so apa jadi pada momentumnya lebih besar. Okey, tinggi dan menggerakkan cardboard pada jarak yang jauh. Keadaan yang sama juga digunakan untuk pada guli yang berjisim besar. Jarak pergerakan cardboard mewakili kesukaran untuk menghentikan guli. Objek mempunyai momentum yang besar adalah sukar untuk dihentikan. Okey. Ya, so lebih kurang lah momentum yang ini ni macam lebih kurang, sebab tu saya gabungkan dua subtopik ini. Okey, untuk PDPR kita untuk hari ini. Okey, contoh. Okey, ini bagi contoh untuk calculation. Okey, sebuah lori berjisim kira-kira 20 kg bergerak dengan hal laju 22 meter per saat. So, 20 kg ini adalah jisim. So, ini adalah jisim M. Okey, ini adalah hal lajunya V. Sebuah kereta berjisim dengan 2000 kg bergerak dengan hal laju 30. So, 2000 ini adalah jisim bagi kereta. Okey, 30 ini adalah
laju bagi kereta. Berapakah momentum kereta dan lori tersebut? Okay, so tidak asing-asing lah. Kita perlu momentum lori. Okey, sebab PL. Okey. Kira dulu berapa? M dia berapa? Kiranya 20 darab 22 ni lah. 20 kilogram darab dengan 22 meter per saat. Okey, kemudian kira momentum untuk kereta pula. Okey. 2000 darab 30. Okey, so dapat kat sini momentum lori adalah 440,000 Newton saat ataupun kat sini lah. Okey, kg meter per saat. Unit SI bagi kg meter per saat, unit lainnya adalah Newton saat. Okey, dan kalau momentum kereta adalah 60,000 Newton saat ataupun 60,000 kilogram meter per saat. Okey, itu soalan B. Okay, calculation ni saya harap kamu faham lah, sebab simple saja M darab B saja. Okay, dengan yang B, sekiranya lori itu bergerak dengan hal laju yang sama dengan kereta tersebut, berapakah momentum lori itu? Okay, so kat sini dia kata lori itu bergerak dengan hal laju yang sama dengan kereta. Jadi kat sini apa maksudnya? Kamu akan tukarlah, gunakan rumus MV juga. Okay, jisim lori masih kekal sama, iaitu 20,000 kilogram. V ini kamu tukar kepada 30, sudah dapat 600 Newton saat. Okey, ataupun 600 kilogram meter per saat. Okey, kita pakai yang ni lah, kilogram meter per saat. N saat, Newton saat ni saya takut kamu tak tahu, yang confused. Okey, ada cara nak dapat sebenarnya, tapi biarlah dulu. Okey, so kat sini kamu nampak lah. Okay, walaupun kedua kereta dan lori bergerak pada hal laju yang sama, tapi kita dah dapati momentum lori adalah lebih besar, iaitu 600,000. Okay, berbanding kereta momentumnya adalah 60,000. So ini kenapa? Okay, kenapa momentum lori lebih besar? Kerana jisimnya lebih besar. Okay, tadi kita dah belajar kalau jisim besar momentum tinggi, kalau hal laju besar momentum tinggi. Tadi inersia kita belajar kalau jisim besar inersianya tinggi. Okay. Okay. Mengaplikasikan konsep momentum dalam kehidupan seharian. Okay, anda dalam mengetahui definisi momentum dan dalam mengkaji bagaimana jisim serta hal laju mempengaruhi momentum objek, jalankan aktiviti 2.9. Okay. Aktiviti 2.9 ni, rasa sama, tak apalah. Okay. Boleh buat sendiri. Okay, mengaplikasikan prinsip momentum dan dalam pelanggaran dan letupan. Okay. Kita tengok ada 2.46A dan B ini. Okay. Kedua ahli bomba tersebut untuk 2.46A ini, so kita dapat kat sini dua ahli bomba ini memegang satu hose pipe. Okay, memegang satu hose. So apa yang berlaku? Okay, air tidak terpancut lagi kan? Jadi bila air tidak terpancut, so kedua-dua ahli bomba ini berada dalam keadaan pegun. Okay, mereka berdua tidak bergerak. Okay, apabila air terpancut daripada hose ini, kita dapati bahawa kedua-dua ahli bomba ini, okay, tercampak sedikit lah. Okay, dia tercampak sedikit. Kita dapat macam ada gerakan kan, seolah-olah dia menahan. Okay, dia menahan air ini, okay, supaya dia boleh acuh air itu kat mana tempat yang ada api. Okay. Okay, tersentak lah. Tersentak ke belakang apabila air kelajuan tinggi dipancung. So air itu mempunyai kelajuan yang tinggi, jadi momentumnya adalah lebih besar. Okay, sebab itulah kalau kamu kat rumah kamu pun sama. Kalau kamu ada batang pipe tu, kamu letak dekat pilih pipe, kamu on. So kamu akan nampak air itu akan bergerak ke kiri kanan, tak tentu arah. Okay, sebabkan apa? Sebabkan momentum dia lah. Okay, air terpancut dengan kelajuan yang tinggi dari hose tersebut mempunyai momentum yang tinggi ke hadapan. Oleh yang demikian, dua atau lebih ahli bomba diperlukan untuk mengimbangi momentum dengan memegang hose tersebut dengan kuat. Okay, so sebab itulah hose tu pula ada dua atau lebih. Kalau seorang, kesian dia seorang sahaja nak tahan. Okay, so kalau kamu ingat lagi tadi dalam standard pembelajaran kita katakan aplikasi prinsip kepada momentum ini ada melibatkan pelanggaran dengan letupan, di mana pelanggaran ada dua, letupan dan juga letupan lah. So dalam kes ini, kes ahli bomba ini sebenarnya adalah salah satu kes itu letupan. Okay, kenapa kita kata letupan? Okay, ini kerana air terpancut tadi adalah gerak ke hadapan, di mana bila air terpancut ke hadapan,
tengok ayat tadi, ayat kat sini kata air bomba itu tersentak ke belakang. Okey, dia tersentak ke belakang. Okey, so selepas kita panggil selepas letupan, okey, arah kedua-duanya okey mesti berlawanan. Okey, mesti berlawanan. Okey, nanti tengoklah. Okey, ni saya nak bagi dia punya kata gambaran saja. Okey, kalau letupan, okey, selepas letupan dua jasad itu mesti bergerak pada arah yang bertentangan. Okey, ini adalah eksperimen dia untuk menyiasat prinsip kepada momentum menggunakan troli. Okey, kat sini kita nampaklah. Okey, ini ada troli A, troli B saja. Kat sini kita nampak troli A tapi ada atas troli A itu adalah satu lagi troli. Okay, kemudian ada troli B. So kat sini kita boleh katalah troli A ni jisim yang untuk 2.47 jisim tak rajah 2.47 ni mempunyai jisim yang rendah. Okey, manakala 2.48 ini mempunyai jisim yang tinggi. So kita akan garapkanlah jangka pita detik ini. Okey, pita detik ini kita guna untuk kira hal laju dia lah. Okey, ini kamu boleh baca sendiri. Okey, so semua data eksperimen tadi kita akan masukkan yang dalam ini. Okey. Kat sini kita boleh kira momentum dia. Okey, momentum sebelum pelanggaran dan juga momentum selepas pelanggaran. Okey. Seperti yang saya cakap tadi, okey. Pelanggaran itu terbahagi kepada dua. Yang pertama kita panggil sebagai pelanggaran kenyal, yang kedua kita panggil sebagai pelanggaran tidak kenyal. Eksperimen itu tadi, eksperimen sebelum ini tadi, dari yang kamu tengok tadi, ini adalah pelanggaran tak kenyal. Okay, ini adalah eksperimen pelanggaran tidak kenyal. Okay, kenapa? Okay. Selepas pelanggaran dua troli tadi itu berlanggar, okay, troli itu akan melekat antara satu sama lain. Okay, di depan troli itu sebenarnya dia macam ada, kalau kamu tengok based on yang eksperimen tadi seolah-olah macam ada paku lah. Okay, tapi kalau dekat makmal kita, hujung depan troli itu kita ada benda yang macam, saya tak tahu nak panggil apa, dia macam boleh melekat tu. Okay, nanti kalau buat soalan saya tunjuklah. Okay, apa benda tu. Okay, so itu bila benda tu bersentuhan, so dia akan melekat. Okay, so bila melekat, okay, kita panggil pelanggaran pelanggaran tak kenyal. Okay, di mana selepas pelanggaran, kedua jasad bergerak bersama-sama selepas pelanggaran. Okay, so bila gerak sama-sama, jadi kedua jasad bergerak dengan hal laju yang sama selepas pelanggaran. So ini adalah rumusnya lah. M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 tambah M2 dalam kurungan, okay, darab dengan V hal laju akhir. M1 ini adalah jisim satu, jisim objek yang satu objek, okay, atau jisim objek yang pertama. U1 ini hal laju awal objek yang pertama. M2 ini adalah hal laju awal, jisim awal objek yang kedua. U2 ini adalah hal laju awal objek yang kedua. Okay, V ini adalah hal laju akhir lah. Okay, so M1 ini tadi kita boleh assume adalah troli A, M2 ini adalah troli B. Okay, U1 ini adalah hal laju awal untuk bagi troli A, U2 ini adalah laju awal bagi troli B. So bila sebab melanggar disebabkan dia bergerak bersama-sama, jadi kita tambahkan dia punya jisim tadi. So troli A punya jisim, troli B punya jisim kita tambah. So darab dengan V hal laju akhir dia. Okay. Keterangan tak kenyal ni lebih kurang macam ni tak lah, kalau basikal motor berlanggar dengan lori. Contohlah, okay, kamu rasa kalau motor tu berlanggar dengan lori, so kita selalu assume, okay, motor itu lepas berlanggar, so motor itu akan melekat sekali dengan lori, so dia akan bergerak bersama-sama dengan lori, so itu akan kita panggil sebagai pelanggaran tak kenyal. Okay, boleh ya? Itu pelanggaran tak kenyal. So rumus ni akan kena hafal. Minta maaf lah, saya tak perasan pula kat sini, saya lupa nak delete. So kena hafal pelanggaran tak kenyal. Okey, itu pelanggaran tak kenyal. Saya ulang balik ya. Pelanggaran tak kenyal itu adalah bila dua jasad itu berlanggar, selepas berlanggar dia gerak sama-sama. Okey, so bila gerak sama-sama, dia akan punya hal laju yang sama lah. Okey, selepas pelanggaran. Okey, M1, M2 ni tak, M1 pula, U1, U2 ni tak kisah. Kadang-kadang mungkin salah satu objek ni mungkin tidak bergerak. Okay, salah satu objek tu mungkin tidak bergerak. So U tu jadi kosong. So itu tidak mustahil lah. Kamu jangan panik lah. Okay,
Dan kamu kena ingat juga hal laju iaitu U1, U2 dengan V1, V ini adalah kuantiti vektor. Jadi kita akan ambil kalau U1 itu arah kalau jasad pertama ini gerak ke kanan, so itu adalah nilai U ini mesti positif. Kalau objek kedua ini bergerak ke kiri, U ini adalah negatif. So itu pelanggaran tak kenyal. Untuk pelanggaran kenyal, kedua-dua jasad bila berlanggar dia akan bergerak berasingan. Kiranya awal-awal mungkin seorang ke kanan, seorang ke kiri. So bila bertemu, so bila berlanggar, kedua objek tu satu gerak ke kanan, satu gerak ke kiri. Ataupun mungkin kedua-duanya bergerak ke kanan tapi dengan hal laju yang berlainan. Inilah. So rumusnya adalah M1U1 tambah M2U2 sama dengan M1V1 tambah M2V2. So ini adalah rumus untuk pelanggaran kenyal. Secara tak langsung juga ini adalah persamaan untuk prinsip keabadan momentum, di mana definisi prinsip keabadan momentum, jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. So dikata jumlah, jadi jumlah mesti ada operasi tambahlah. So jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Seperti yang asli kamu tengok, kata bahawa jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Jika tiada sebarang dari log tunai ni, kamu tak tulis pun tak apa. Yang penting kamu tulis jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Ataupun ini dia punya rumus lah. Secara tak langsung juga ini adalah rumus bagi pelanggaran kenyal. Jika objek tu selepas pelanggaran bergerak berasingan, tidak gerak sama-sama seperti pelanggaran tak kenyal ini tadi. Tengok sini lah, ini contoh gambar aja yang dia bagi. Kalau pelanggaran kenyal, kalau ini pelanggaran tak kenyal, ini sebelum pelanggaran, ini selepas pelanggaran. So kita boleh perhatikan kedua objek ini tidak bergerak sekali. Kalau pelanggaran tak kenyal, kadang-kadang dia akan lukis macam inilah. Ini adalah A, ini adalah B. Dia bergerak, dia bercantum, dia macam bercantum. Ini biasanya kita simbolkan sebagai pelanggaran tak kenyal. Kan banyak panah satu hala saja. Ini adalah hal lajunya lah. So ini adalah M1, ini adalah M2. So, tengok yang letupan. Untuk letupan, Raja 2.5 menunjukkan pelancaran roket. Pelancaran roket adalah satu contoh letupan. Letupan merujuk pada satu situasi apabila suatu objek yang berada dalam keadaan pegun, satu objek berada dalam keadaan pegun terlerai kepada dua atau lebih bahagian. Sebelum pelancaran, roket berada pegun di tapak pelancaran dengan momentum sifar. Selepas pelanggaran, gas panas bergerak ke atas dan roket bergerak gas panas bergerak ke bawah dan roket bergerak ke atas. Letupan ini merupakan sistem tertutup yang tidak melibatkan daya luar. Oleh itu jumlah momentum diabadikan dalam letupan. So seperti prinsip keabadan momentum tadi, jumlah momentum sebelum letupan sama dengan jumlah momentum selepas letupan. So ini adalah definisi. Kalau kamu rasa macam panjang ayat kamu tulis sama dengan, kamu malas tulis sama dengan, so kamu tulis simbol sama dengan saja. Ini pun diterima ya. So jumlah momentum sebelum letupan, disebabkan sebelum letupan roket ini tadi berada dalam keadaan pegun, jadi ini adalah sifar. Jumlah momentum selepas letupan adalah M1V1 tambah M2V2. Apa yang inilah, biasa saya hafal ini tak payah. Ini tak payah. So hafal yang saya padam untuk pula. So saya prefer kamu hafal yang ini. Kosong sama dengan M1V1 tambah M2V2. So itu adalah untuk letupan. So kalau letupan dia ada syarat dia. Letupan pertama, syarat dia sebelum letupan, dia mesti jumlah momentum adalah sifar. Maksudnya objek itu berada dalam keadaan pegun. Selepas letupan, so dua jasad itu tadi akan satu bergerak ke kanan, satu akan bergerak ke kiri. Kalau biasanya dia akan, kalau dalam segi lukisan dia akan lukislah macam ini. Ini sebelum letupan. Selepas letupan, apa yang akan berlaku? Dua objek itu akan berpecah. Satu akan ke kanan, satu lagi akan ke kiri. Ini adalah untuk letupan. Sebelum letupan, kedua-duanya
dalam keadaan pegun. So momentumnya adalah sifar. Okey, selepas letupan, so dia akan jasanya akan bergerak satu ke kanan, satu ke kiri. Okey, macam bomba tadi. Okey, masa tak ada air, okey, teluk bomba tadi dalam keadaan pegun. So bila ada air itu ke depan, so air itu adalah yang inilah. Okey, ali bomba itu yang ini. Seorang ke depan, seorang ke belakang, ataupun seorang ke kanan, seorang ke kiri. Okey, apa lagi kita boleh tengok? Soalan yang biasa kedua adalah pistol. So pistol, sebelum kamu tekan picu dia, sebelum kamu tekan picu dia, so peluru dan pistol berada dalam keadaan pegun, kan? Peluru dan pistol berada dalam keadaan pegun. Bila kamu tekan picu, so peluru itu akan ke depan, pistol itu akan tersentak ke belakang. Itu adalah contoh letupan. Sama juga meriam. Meriam mula-mula sebelum letupan dia dalam keadaan pegun. Peluru dengan meriam tu sendiri berada dalam keadaan pegun. Tapi bila meriam dinyalakan, so peluru itu akan ke depan, masa meriam tu akan tersentak ke belakang. So itu adalah antara konsep letupan lah. Syarat dia sebelum letupan objek mesti dalam keadaan pegun. Kemudian selepas letupan objek satu ke kanan, satu ke kiri. So kamu kena hati-hatilah. Kalau ke kanan, V ini adalah positif. Kalau ke kiri, laju ini akan jadi negatif. So itu sahaja untuk momentum. So untuk latihan, apakah dimasukkan momentum? Latihan formatif 25, apakah yang dimasukkan dengan momentum dalam keadaan momentum? So ini kamu boleh salin saja. Momentum itu adalah P sama dengan M darab V. Nyatakan P itu apa, M itu apa, V itu apa. Keadaan momentum ni prinsip keadaan momentum lah yang ini. Jumlah momentum sebelum sama dengan selepas. Nombor 2, sebuah lori berjisim 1000 kg yang bergerak dengan laju 5 meter per saat. So kita akan assume soal cerita pasal lori ini dulu. So ini adalah M1, ini adalah U1. Berlangkah dengan sebuah kereta berjisim 800. So ini M2, ini adalah V2. Pada arah yang sama. So kita assume kedua-duanya ke kanan lah, supaya memudahkan kamu nak kira. So kita anggap ini kedua-duanya ke kanan. So laju ini dua-duanya positif lah. Jika lori itu bergerak dengan laju 3.4 meter 3.4 meter per saat pada arah yang sama, so ini adalah V1. Masih lagi yang sama kan, maksudnya positif lah. Selepas pelanggaran, hitungkan laju kereta. So dia suruh kamu cari V2. So guna rumus yang tadi, M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 V1. M1 tadi jisim lori sudah ada, gantikan saja M1 tu dan V1 yang nak cari. V1 tu ada 3.4 kat sini. Kemudian M2 V2. M2 tadi adalah jisim kereta 800. Yang disuruh cari adalah V2. So pindah-pindah kamu dapatlah V2 itu berapa. Jadi ini saja untuk hari ini. So sebab saya rasa ini adalah last PDPR kalau tak silap saya, kalau tak ada apa-apa halangan, tak ada apa-apa arahan baru. Silap saya lah, ini last PDPR. Saya pun tak sure kamu buka sekolah bila saya tak ingat. Rasa macam 14. Apalah. So itu saja untuk hari ini. Apa-apa nanti kamu akan dimaklumkan awalan oleh pihak sekolah. So itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih kerana sudi join juga PDPR untuk hari ini.